billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa dinan qayyiman wa yaqinan sadiqan wa imanan kamila. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Hari ini dah masuk 6 Ramadan. Kejap je, pak dan 6 Ramadan. Yakinlah akhir zaman ni masa akan berlalu pantas. Masa akan berlalu pantas. Jadi kalau kita tak cana dengan kehidupan kita, dia berlalu macam tu je lah. Jadi banyak kehidupan kita akan masih maintain sama. Sama, tak ada perubahan. Ya? Masa tak tunggu kita. Ingat arwah nenek saya dulu, dia tak pandai baca. Baca tak pandai, apa tak pandai, tapi dia pandai cakap orang putih. Belum time, dia kata. Oh, cucu-cucu lari, belum time makan lagi. Jadi masa ni, kalau kita tak cana akhir zaman ni, macam tu je lah. Ya. Jadi kehidupan kita ni tak boleh dibiarkan begitu saja. Isilah masa tu dengan perkara-perkara yang bermanfaat, khususnya Ramadan yang mulia ni. Wallahualam, insyaAllah hari ini kita sambung bacaan bersama. Tak ada siapa yang mensyarahkan apa-apa pagi-pagi dekat halaqah kita ni. Pagi ni kita membaca Anak Kunci Syurga dan masuk bab syarat mengikut imam dan adab-adabnya. Tidak memadai lah kita punya majlis ilmu macam ni je. Majlis ilmu kita yang sini ulang kaji. Orang kampung Nurul kata apa? Murajaah. Nurul orang kampung Nurul lah. Dia international orang kampung dia. Murajaah. Itu je ulang kaji je. Kena ada majlis-majlis ilmu yang khusus. Bincangkan pelbagai. Jadi dengan kita kongsi-kongsi sini, macam kuliah-kuliah kita dengan guru-guru kita. Contoh guru fiqh kita Ustaz Iwes. Panjang lebar lagi soal jawabnya kan. Jadi ulang kaji sikit-sikit je. Jadi insyaAllah hari ini kita ambil sikit saja bab posisi makmum bersama imam. Posisi makmum bersama imam. Silakan. Wajib bagi makmum yang mengikuti imam supaya tidak terkehadapan kedudukannya daripada imam. Kerana mengikut pandangan ulama salaf dan khalaf, sunat bagi makmum lelaki yang berseorangan untuk berdiri di sebelah kanan imam. Al-Bukhari dan Muslim merekodkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu kata, "Bitu'in daqalati faqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli min layl. Faqumtu usalli ma'ahu faqumtu an yasari fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yamini." Aku bermalam di rumah ibu saudaraku Maimunah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bangun mendirikan solat pada waktu malam. Lalu aku berdiri di sebelah kiri baginda. Kemudian baginda memegang kepalaku dan meletakkan aku di sebelah kanan baginda. Sekiranya seorang lagi lelaki datang, maka hendaklah dia mengangkat takbiratul ihram dan berdiri di sebelah kiri imam. Kemudian imam hendaklah bergerak ke hadapan ataupun kedua-dua makmum bergerak ke belakang semasa berdiri. Yang lebih afdal adalah kedua-dua makmum bergerak ke belakang. Berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Muslim bahawa Jabir radhiyallahu kata, Rasulullah SAW berdiri untuk salat. Lalu aku berdiri di sebelah kiri baginda. Maka baginda menarik tanganku sehingga aku berada berdiri di sebelah kanan baginda. Kemudian Jabir bin Sakar datang dan berdiri di sebelah kiri baginda. Lalu baginda menarik tangan kami sehingga kami berdiri berada di belakang baginda. Sunat berbaris di belakang imam oleh dua orang makmum lelaki ataupun lebih. Begitu juga jika makmum adalah seorang perempuan ataupun lebih. Sunat bagi sekalian makmum lelaki yang baligh berdiri di belakang imam. Kemudian diikuti oleh makmum kanak-kanak, kemudian makmum perempuan. Rasulullah SAW
Rasulullah bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha summa allazina yalunahum salasa. Hendaklah yang utama mengiringi aku berdiri saf di belakangku. Dari sekalian kamu semua adalah yang balik dan berakal. Kemudian yang mengiringi mereka itu, kemudian yang mengiringi mereka itu, kemudian yang mengiringi mereka itu. Diriwayatkan oleh Muslim. Teks hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah SAW pernah mengusap bahu-bahu kami sebelum solat seraya bersabda, luruskanlah saf-saf kamu dan janganlah kamu putus dalam saf. Kerana hal itu akan membuatkan hati kamu saling berselisih. Hendaklah yang utama mengiringi aku dari sekalian kamu, semua adalah yang balik dan berakal. Kemudian yang mengiringi mereka itu, kemudian yang mengiringi mereka itu. Kata Abu Mas'ud, aku melihat kamu semua hari ini sangat kuat berselisih dan bertelingkah. Direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab solat. Disunatkan bagi imam perempuan untuk berdiri di tengah-tengah makmum perempuan. Perbuatan ini seperti yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah dan Ummu Salamah. Direkodkan oleh Baihaqi dengan dua sanad yang sahih. Makruh berada bersorangan daripada memenuhi saf. Al-Bukhari merekodkan daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya beliau masuk ketika Nabi SAW sedang rukuk, maka rukuk sebelum sempat masuk ke dalam saf jemaah. Kemudian beliau memberitahu perkara tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, Zadakallahu hirdan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambah semangat kamu dan jangan kamu ulangi bersorangan dalam saf. Disyaratkan baginya mengikut imam untuk mengetahui setiap pergerakan rukun yang dilakukan oleh imam dengan cara melihat imam ataupun melihat saf hadapan, ataupun dengan mendengar suara imam ataupun suara mubalik, ataupun lain-lain cara supaya makmum dapat mengikut imam. Teks hadis nombor 5, mubalik ialah orang yang menyampaikan sebutan takbir, intiqalat dan tahmid ketika iktidal dengan hasrat supaya makmum yang jauh di belakang imam tahu pergerakan imam dalam solat. Zaman kita sekarang alat pembesar suara sudah dikira mubalik. Disyaratkan juga imam dan makmum berhimpun pada suatu tempat kerana semenjak dahulu solat berjemaah didirikan pada satu tempat yang imam dan makmum berhimpun. Disyaratkan untuk berniat mengikut imam ataupun niat berjemaah ataupun menjadi imam. Bagi niat untuk menjadi imam, disyaratkan kepadanya ketika solat Jumaat dan sunat berniat menjadi imam bagi solat-solat yang lain. Disyaratkan kepada makmum untuk bertakbir selepas daripada takbir untuk ihram oleh imam. Al-Bukhari dan Muslim merekodkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Innama ju'ila imamu liyu tamma bih fa'iza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti dengannya. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kamu sekalian. Baik, Allah. InsyaAllah kita ulang kaji sikit. Banyak fiqah-fiqah daripada sini sebenarnya kita nak ambil. Kalau yang last tu memang jelas. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti dengannya. Maka wajiblah makmum ikut imam. Kita dah belajar dah dengan tuan guru kita, Ustaz Yueh pun dah ajar. Segala perbuatan imam kita kena turut. Walaupun yang contohnya yang salah, buat salah imam. Dia pun sujud sahwi. Tapi kata, aku tak buat salah. Aku tak nak sujud sahwi. Boleh ke? Tak boleh. Batal solat kita. Batal. Hati-hati. Kadang-kadang ada penjelasan daripada imam nilai kita pun tak jelas sebab ni. Ada yang mengatakan kalau imam buat salah, makmum duduk saja rakaat akhir tu. Biar imam sujud sahwi tak tepatnya. Baru ni saya terdengar penjelasan begitu di surah masjidnya. Tak tepat tu sebenarnya. Hati-hatilah. Minta hati-hati kita semua. Secara amnya jumhur mengatakan wajib kita ikut imam. Walaupun kita tak buat salah. Kita tak buat salah dalam perkara sunat muakkad tu. Dalam solat kan. Imam yang tertinggal. Kita tak tinggal. Tapi tak boleh. Kita kena ikut jugalah segala perbuatan imam selagi mana imam tu tidak melanggar rukun.
Kalau buat imam dah meninggal rukun, kita kita tak boleh ikut. Apa contoh imam buat perbuatan yang menyalahi rukun yang kita tak boleh ikut? Satu contoh. Pagi Jumaat ni cerdas sikit semua. Imam dah salah rukun, dia buat sesuatu yang menyalahi rukun dan kita tak boleh ikut. Apa dia satu contoh? Imam bangun rakaat kelima. Ya, imam bangun rakaat kelima. Kita kena bangun ke? Kalau kita tahu imam bangun rakaat kelima. Tak boleh. Hukum dia bergantung kepada jemaah. Mana jemaah yang tak tahu, dia pun ikut imam, dia tak sedar. Imam dah bangun rakaat kelima, tak batal solat dia. Tiba-tiba imam sujud sahwi, dia pun sujud sahwi. Kenapa pula Asri ni sujud sahwi kan? Izan dia tak buat salah. Amal tak buat salah, tiba-tiba ikut je kan? Tak apa, tak batal. Tapi kalau dia bangun juga sebab dia malu, kiri kanan imam semua bangun sebab tak sedar, dia pun bangun jugalah. Walaupun dia tahu imam dah rakaat kelima, batal solat dia. Ya, jadi siapa yang tak tahu ikut sampai habis tak batal. Siapa yang tahu batal. Begitu ya. Siapa yang tahu sunat dia tegur imam subhanallah dengan niat zikir subhanallah, dia duduk pada tahiyat akhir. Tunggulah imam turun bagi salam, dia bagi salam sama-sama. Ataupun kalau dia lorat, dia mufarakah, dia caw, dia bagi salam, dia buat kerja di sini. Ya, macam tu. Itu bab hadis ni lah. Baik, kita undur balik ke belakang beberapa perihal fiqh dalam solat. Pertama, kita sunatnya kita duduk, kalau kita semayang berdua seperti hadis Ibnu Abbas, kita duduk belah mana? Kiri ke kanan? Bukan mic. Duduk kiri kanan. Lelaki kanan. Lelaki kanan. Perempuan? Perempuan belakang. Perempuan belakang. Kanan juga. Kalau berdua. Kalau beramai, imam duduk tengah-tengah. Imam duduk tengah-tengah. Sunat depan sikit pun boleh ataupun satu baras dia pun boleh. Tak ada masalah. Suami isteri pun gitu juga. Ada pandangan. Bacalah sikit. Beberapa pandangan. Pegang satulah yang kita rasa selesa. Ini benda-benda yang kecil-kecil. Tapi mempercantikkan ibadah kita. Dalam hadis ni Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni anak saudara kepada salah seorang isteri Rasulullah SAW. Dia anak saudara kepada Maimunah. Maimunah ni kakak ke adik Maimunah tu mak kepada Ibnu Abbas ni. Mak Ibnu Abbas, nama dia Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu kepada Ibnu Abbas Ummu Fadil Lubabah Al-Kubra binti Haris Al-Hilaliyah, saudara kandung Maimunah. Jadi Ibnu Abbas tu anak saudara betul lah. Maimunah tu mak saudara betul. Sebab tu ada ketika Ibnu Abbas ni memang dia kecil. Dia lahir sekitar 3 ke 4 tahun sebelum hijrah. Jadi budak kecil lah. Masa ke Madinah tu dia kecil. Jadi dia ada kala tidur dengan Rasulullah SAW. Banyak hadis daripada Ibnu Abbas. Dikatakan pada ketika lahirnya Ibnu Abbas, sahabat nampak Rasulullah SAW berbisik di telinga, berdoakan sesuatu kepada Ibnu Abbas sebelum Ibnu Abbas tu disusukan. Sebelum susu pertama tu, Ibnu Abbas ni telah pun didoakan oleh Rasulullah. Doakan ke apa, wallahu alam, tapi sahabat nampak terlibat Rasulullah SAW berbisik. Masa tu juga sahabat rasa ini Ibnu Abbas ni bakal menjadi seorang sahabat yang besar. Maka betul lah Ibnu Abbas dikenal lagi sebagai seorang sahabat yang faqih dalam bidang Quran, tafsir dan sebagainya. Itu Ibnu Abbas ya. Itu biasa nama budak-budak yang nama Abdullah ni Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan beberapa kanak-kanak yang daripada nama Abdullah ya. Abdullah bin Mas'ud dia bukan kanak-kanak, dia dah tua. Dia dah tua. Jadi beberapa kanak-kanak nama Abdullah ya. Abdullah bin Amr al-As. Itu semua kanak-kanak pada kecil ni pada zaman awal hijrah menjadi ulama-ulama besar, pemimpin-pemimpin besar. Tak kira dalam perangnya, dalam pentadbirannya ya, dalam ilmu dan sebagainya. Jadi satu malam banyaklah hadis Abdullah bin Abbas ni duduk kat rumah Rasulullah, dia nampak semua kelakuan Rasulullah tu. Dalam hadis ni menceritakan bagaimana dia masuk ikut Rasulullah SAW semayang, dia masuk belah kiri, Rasulullah tarik sebelah kanan. Beberapa fiqh pada sini ialah pertama posisi, kedua bolehlah kita mengalihkan jemaah kita. Anak kita masuk belah kiri, kita tarik, suruh duduk, bagi isyarat suruh duduk belah kanan. Ya, itu satu. Kalau kita ambil lagi jalinan hadis yang cerita sama,
berkenaan dengan perihal peristiwa Abdullah ni mengikut Rasulullah SAW solat malam tu, ambil satu hadis. Ni hadis Sahih Bukhari juga. Aku pernah menginap di rumah makcikku Maimunah, isteri Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pergi menunaikan solat Isya, kemudian kembali ke rumah dan solat sunat 4 rakaat ba'diyah kat rumah. Itulah biasanya Rasulullah. Kemudian beliau tidur. Ketika tengah malam beliau bangun dan solat malam. Aku pun berdiri untuk turut solat bersama beliau dan berdiri di sisi kiri beliau. Kemudian beliau menarikku ke sebelah kanannya. Itu kita dah baca. Sambungannya, lalu beliau solat 5 rakaat, kemudian 2 rakaat, semua 7. Kemudian beliau tidur. Jadi ulama syarahkan solat tu ialah solat tahajud dan solat witir. Tahajud dan witir, semua 7, 4 dan 3. Kemudian Rasulullah SAW tidur betul sampai dengar nafasnya ataupun dengkurannya. Lepas tu bangun untuk keluar solat subuh. Jadi bolehlah ambil beberapa kelakuan Rasulullah ni sebagai cara-cara Rasulullah beribadah pagi. Banyak lagi lah hadis-hadis berkenaan dengan Rasulullah punya amalan tahajud tu. Banyak, ada panjang lagi pun solat tahajudnya. Ada pun kita ni buatlah setakat mana. Setakat mana yang kita mampu nak buat. Ramadan ni tak ada alasan lah kita nak termiss tahajud. Orang macam kita ni, pada umur kita lah. Bukan orang macam kita termasuk pada keilmuan kita, kehebatan kita, tak. Pada umur kita ni lah. Pada umur kita ni, tahajud dengan witir ni benda yang perlu dilazimi lah. Benda hak sokmo-sokmo kena buat lah. Adik-adik, sayang, lawa-lawa ni. Tahajud dan witir, sokmo-sokmo kena buat. Witir tak ada alasan tak buat. Sebab witir lepas isyak dah boleh buat witir. Dia rezekikan bangun buat tahajud. Tak payah buat witir dah. Lepas isyak witir. Lepas isyak, qabliyah isyak, ba'diyah isyak 2 rakaat, semain witir 1 rakaat. Style anak-anak saya zaman dulu. Apa boleh buat witir 1? Boleh. Memang boleh. Lepas 2 tambah 1. Lepas 2 tambah 1. Jadi witir. Jadi tak ada alasan kita tak buat witir. Afdal solat sunat witir. Jadi jangan tinggal witir. Mazhab Hanafi witir jadi macam wajib. Bukan fardu, wajib. Buat witir. Pokoknya 1 rakaat. Tak jadi isu kan. Jadi nak terbaiknya lewatkan. Lewatkan apabila kita bangun tahajud. Supaya kita taklah semua terkejut. Jadi tahajud kena biasakanlah semua-semua. Kalau termis pun tak ada apalah. Biasalah. Saya pun tak mampu lagi tiap-tiap hari. Ada je telocoknya. Sampai nak di masjid tu tak ada dah. Tak ada nak sembahyang tahajud witir dah. Qada je lah witir tu. Tapi usaha. Kalau kita tak buat sama-sama, jangan kita miss sama-sama itu. Ini bukanlah kata-kata ulama. Kata-kata saya lah tu. Ulama taklah cakap buruk macam tu lah. Tapi gitulah. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi usahakan. Jadi kata Rasulullah itulah kelakuan Rasulullah SAW ketika pagi. Jadi berbalik kepada bab ni, bersama, bukan masuk kiri, tukar belah kanan. Kemudian apa lagi yang dibincangkan? Sunat berbaris di belakang imam oleh 2 orang makmum lelaki atau lebih. Imam satu depan, 2 masuk ke belakang. Macam mana nak gambar? Begitulah lebih kurang, 2 masuk belakang. Kalau 1 dulu, 1 masuk kanan. Macam mana nak tunjuk kat depan kamera? Tak reti. Katalah ni imam itu lain sebab dia gini. Dia terbalik masuk kat situ. Tak kenalah. Bila ada imam, masuk kat belah kanan. Masuk kat belah kanan. Gitu. Masuk ke belah kanan. Seorang lagi masuk belah kiri. Gitu. Tetapi kalau macam kita nak masuk masbuk, dia ada 2 orang. 2 orang, jangan kita duduk belakang seorang. Sebab makruh untuk solat bersendirian dalam saf. Faham ya? Makruh. Jadi nak buat macam mana? Duduk sebelah sini dulu. Allahu Akbar. Baru kita undur ke belakang. Jadi brother sebelah pun, sister sebelah pun, dia pun undur ke belakang. Biasa orang buat, bila keadaan berdua tu, dia pun duduk pacak seorang-seorang. Allahu Akbar. Orang ni pun undur ke belakang. Betul? Tinggal berdua ke belakang tu 2, 1 Itu. Tapi yang afdalnya, kita masuk sebelah ini. Faham Memula berdua, memula 2 orang, kita masuk belah kiri. Faham itu barulah kita undur ke belakang. Kalau sempat. Kalau tak sempat, kita sujud rokoklah sama-sama. Itu barulah kita undur ke belakang rakaat seterusnya. Kalau ada tayat akhir lah. Tak kisahlah. Macam tu. Gitu juga kalau tiba-tiba kita masuk berempat.
termasuk berempat, tak ada masalah, kita boleh duduk belakang. Kita bolehlah Allahu Akbar, orang yang seorang kita dia untuk. Macam tu. Dalam keadaan jemaah yang ramai, kata dah 5 orang ni, dia orang tengah menghabiskan solat, imam dah habis dah. Bangun, orang tak habis lagi 2-3 rakaat kan. Kita nak pilih satu imam kan, sunatnya kita cuik seorang. Masa tu je kita cuik. Kalau kita seorang-seorang tak payah cuik. Duduk sebelah dia, Allahu Akbar, selesai. Tapi tengoklah, biarlah muka yang confident sikit. Saya ada cerita saya banyak kali kena nak belakang RNR kan. Kita pun Allahu Akbar sebelah dia, dia pun senyap. Senyap-senyap. Ada sekali saya kena rasa mampu, dia cabut lagi. Agaknya budak-budak kolej dia terkejut kan, dia cabut lagi. Saya pun semayang je lah, tak ada arah lah. Jadi kalau mana tadi, kalau kita ramai-ramai, kita sunat cuik lah, siapa-siapa lah. Yang ini ke, yang ini kita cuik sebab dia tahu. Jadi dalam keadaan macam tu, imam ni pula sunat dia ke belakang. Dia ke belakang sikit. Dia step ke belakang tu lah. Tengok keadaan lah. Kita tahulah keadaan saf kita macam mana kan. Kalau dia boleh ke belakang. Begitu juga kalau kita imam tengah semayang, kita seorang-seorang dalam saf ni. Saf dah penuh. Kita nak masuk saf belakang penuh. Sunat kita tarik seorang ni ke belakang. Ini jarang orang buat. Melainkan jemaah yang arif sangat lah. Takut kena sigong lah. Kenapa pula kau tarik pocik ke belakang kan? Tiba pegang bahu, tarik ke belakang. Orang ada ilmu, dia undur je. Dia membantu orang belakang tu nak angkat takbir supaya dia tak bersendirian. Faham? Jadi kalau ada orang tiba-tiba tarik Yana ke belakang, jangan sigong. Kenapa pula kau tarik aku ni? Jadi maksud dia nak angkat takbir bersama-sama. Ini jarang orang buat ni. Jarang benar. Kat madrasah mungkinlah budak-budak dah belajar semua kan. Tiba-tiba kat seorang masjid tarik pokcik kan, tiba-tiba jadi ceritalah pula. Wallahu a'lam, itu satu. Apa lagi kat sini? Kalau buat tertinggal. Allahumma sholli. Kemudian ada posisi-posisi imam dan makmum, imam dan makmum. Sunat bagi sekian makmum lelaki yang baligh berdiri di belakang imam, kemudian diikuti oleh makmum kanak-kanak. Ini Rasulullah SAW dalam banyak hadis-hadis lain menceritakan berkenaan dengan turutan dia. Lelaki, kemudian lelaki yang baligh. Tak cukup begitu, lelaki yang baligh bagaimana? Bukan baligh mumayyiz saja, bukan saja mumayyiz. Kemudian yang Allahnya baligh, yang baligh dulu. Baligh yang ada faqih dalam bab ilmu solat tu. Kalau sekat baligh berjanggut macam saya tapi tak tahu, duduk belakang imam, 1, 2, 3, 4 tu, imam buat salah, terkentut keluar, dia pun senyap. Sigong sini, siapa nak jadi imam, tak pandai, tak boleh. Siapa ingat kita pernah buat majlis, kita lantik imam 1, imam 2, imam 3. Imam 1 rakaat pertama, semai subuh, tiba-tiba baca kunut. Yang belakang imam semua senyap. Nak buat apa ni? Imam tiba-tiba baca kunut tiba-tiba, jadi Tok Bilalnya, imam 2-nya semua senyap. Gabrah lah kot. Jadi orang tua duduk kiri kanan je lah bagi. Subhanallah. Itulah. Jadi orang belakang imam ni kena bersedia untuk menggantikan imam. Kalau imam terbatal dan sebagainya. Begitulah. Jadi ada turutan dia. Belajarlah adik-adik. Turutan-turutan dia senang dia. Lelaki dengan lelaki terbaik belakang imam ialah yang faqih bab syariat solat. Dia tak pandai bab puasa, bab zakat, apa, bab solat dia kena pandai. Kat situ. Kemudian belakang tu siapa, turutan yang lain lah. Masuk. Kalau boleh susunlah kanak-kanak tu di belakang. Tapi kalau dah bercampur, tak boleh tolak kanak-kanak ke belakang. Jangan tak cerdik. Abang-abang dah besar ni, budak-budak belakang. Tapi saf tu kosong. Tak boleh. Jangan asingkan. Biar budak-budak tu bercampur. Tetapi kalau bila kita nak susun ramai-ramai kan. Nak susun ramai-ramai adik keluarga kita. Okey, geng-geng ni semayang. Abang-abang duduk kiri kanan, adik-adik duduk celah-celah ramai-ramai. Macam tu. Taklah dia melompat sama dia. Masuk dalam kain apa semua kan. Macam tu. Kemudian belakang kanak-kanak tu khunsa. Lelaki khunsa. Bukan khunsa muskil. Khunsa muskil dah ustaz dah bincangkan. Macam mana khunsa muskil ni? Lelaki ke perempuan? Lelaki dan perempuan. Banyak cerita. Golongan khunsa. Khunsa pun dia tak declare. Ustaz, saya khunsa nak duduk mana? Dia dah tahu. Kalau dia lelaki, dia masuk saf lelaki. Kalau dia perempuan, dia masuk saf perempuan. Begitu. Kemudian barulah perempuan. Kemudian ada pandangan di hadapan saf wanita ialah saf kanak-kanak perempuan. Kat mana? Depan ke belakang?
depan. Di hadapan saf wanita. Ada pandangannya begitu, di hadapan. Jadi belajarlah sikit. Taklah kita ni jenis mokcik pokcik yang menghalau budak-budak je kerja ni. Dia masuk saf, batal saf. Marah saja batal saf. Jangan masuk saf, batal saf, batal saf, saf batal, saf batal. Tak ada batalnya budak-budak sembahyang celah kita, Kena ingat tu, Biar kita jadi orang yang mesra budak-budak. Bila halau budak-budak ke belakang, tak ada benda lah, dia melompat je lah. Baik, wallahualam. Ada lagi tak apa-apa yang Syekh dah kongsikan kat sini? Imam perempuan kita tahu duduk tengah-tengah, sunat ke depan sikit, Sunat ke depan sikit. Bila lelaki dengan lelaki ataupun berdua, parallel pun boleh, tapi moleknya aulanya ke belakang sedikit. Setakat mana buku lali tu je sebenarnya. Dia tak payahlah satu sejadah tu kat belakang. Gitu je. Tak payah ke belakang gini, Sikit je. Jangan bercantum bahu kalau nak jagalah. Jangan bercantum, tak batal solat. Jangan bercantum bahu, kita ke belakang sikitnya. Bila meramai perempuan, yang tengah ni kalau boleh dia ke depan sikit. Yang nak jadi imam, orang lain ni ramai lawa-lawa duduk kiri kanan, ke depan sikit je. Begitu ya. Tak perlu duduk jauh ke depan macam tu. Ada lagi tak apa yang Syekh kongsi kat sini? Ada lagi? Berhimpun sama-sama imam dan makmum. Mana dik? Yang dekat last. Kena berhimpun satu tempat. Muka surat 209. Melihat imam, Disyaratkan bagi mengikut imam untuk mengetahui setiap pergerakan rukun yang dilakukan oleh imam. Jadi sekarang ni mubalih dah tak ada. Mubalih kat Mekah pun buat syarat dia sebab apa? Speaker kuat. Speaker kuat. Speaker tu lah mubalih. Mubalih tu Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar. Itu style Mekah tu. Lah, mengangkat di Mekah yang nurut. Malaysia orang tak buat. Tetapi mubalih ni, kalau bagi lelaki jemaah yang cerdik, dalam surau yang tak ada, kalau kita sembahyang berjemaah, perempuan belakang, kadang speaker tak ada kan. Jadi orang yang duduk belakang tu jadi mubalih. Ingat dulu masa sembahyang kat surau Teruntum, ada abang-abang otai PKMP ni, dia pandai. Kadang-kadang speaker tak ada, orang belakang tak dengar imam kat depan, dia duduk belakang tu, bila rokok Allahu Akbar, abang belakang tu Allahu Akbar, dia kuat sikit, bagi jemaah perempuan belakang dengar. Kadang-kadang jemaah perempuan kan, sukses. Yang lelaki pun tertib, sangat termainat. Semua senyap, sangat berhemah, jangan, kalau macam tu boleh jadi mubalih. Jadi syarat kita tahu pergerakan imam. Sebab tu ada pandangan fiqh, kalau ada surau tak boleh bubuh tirai pun. Kalau surau lah, kalau masjid tak ada masalah, tapi dalam keadaan kita dengar perbuatan imam, macam kita sembahyang masjid yang 2 tingkat, 3 tingkat, Masjidil Haram tu tak ada masalah. Tahu pergerakan imam ataupun dengan mendengarnya suara imam ataupun suara mubalih ataupun lain-lain cara supaya makmum dapat mengikuti imam. Setakat ni saya tengok surah masjid pakai loudspeaker lah. Tak ada lagi pakai skrin. Wallahualam, takut skrin tu lara orang tengok skrin tak. Saya tak pasti, itu mungkinlah inovasi kehadapan ni lah ulama-ulama bincang lah tu. Disyaratkan untuk berniat mengikuti imam ataupun niat berjemaah ataupun menjadi imam. Biasalah tu. Ni hadis semua hafal bab ni, innamal a'malu binniyat. Betul tak ingat lah. Kalau saya lah, innamal a'malu binniyat. Hafal. Boleh hafal. Lalu tu, yang lain tu tak ingat lah. Ingat hijrah. Okey, memang kalau tak ada niat, tak sahlah solat kita. Syaratkan untuk berniat mengikut imam ataupun niat berjemaah ataupun menjadi imam. Cuma nak menjadi imam tak semestinya ada niat untuk menjadi imam. Dah memadailah kita angkat takbir tu jadi imam lah kita. Jemaah pun gitu juga ada pandangan. Tetapi melainkan dalam bab solat-solat khusus yang wajib berjemaah, solat Jumaat, solat sunat raya, itu tak boleh lah persendirian. Wallahu alam. Habis Habis dek? Habis. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah minggu depan kita sambung bab solat Jumaat. Panjang umur kita, Jumaat Ramadan yang kedua, kita bincang bab solat Jumaat. Jadi ulang kaji sikit lagi masing-masing lah. Bab sunat-sunat dalam menjadi imam dan makmum. Banyak lagi sebenarnya ni. Imam dan makmum. Berkitab-kitab ulama tulis kan. Permasalahan imam dan makmum. Boleh ke masjid penuh kita sembahyang seberang jalan? Putus saf ke tak putus saf? Banyak bincang tu, tak putus saf selagi mana kita nampak jemaah yang paling hadapan.
Berbeza dengan kita pergi Mekah, tiba-tiba ada berada semayang kat depan butik dia dekat Safa Tower. Itu pandangan kita tak boleh. Jangan kita nak ikut. Kita malas keluar hotel, kita jauh tiba-tiba geng-geng Pakistan apa semua tu semayang kat pucuk ni. Menggadap Masjidil Haram. Oh, tak boleh kita. Masa kita tak membenarkan langsung. Kena tengok aman begitu. Wallahu alam, insya-Allah kita sama-sama ambil manfaat daripada ulang kaji. Poin-poin yang Syekh dah tuliskan kat sini, syarat mengikut imam dan adab-adabnya. Banyak lagi lah adab-adab ni kena belajar ya. Adab masuk masjid, adab beribadah dan sebagainya. Sebab kita ni kalau tak ada adab, kita jadilah orang bodoh dalam beribadat. Kita jadilah orang yang orang marah. Nampak muka Muhammad Asri masuk masjid, Allah, kaki borak ni mari dah. Allah, geng ni sokok keluar tangga masjid, sokok masuk harum bau semerbak wangi kasturi kijang. Kita jangan jadi Muhammad Asri yang bila masuk jemaah, Allah mari lagi Muhammad Asri ni. Kita kena tahu adab-adab kita dalam beribadah. Wallahu alam. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami semua ini, ahli keluarga kami, kefakihan ya Allah, faham akan agama kami, cara kami beribadah, adab-adab akhlaknya ya Allah, bagi mencantikkan amal ibadah kami, bagi memastikan amalan-amalan kami diterima dengan sebaik-baiknya Allah, khususnya pada bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah. وعلمنا تعويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم استر عوراتنا عندك بسترك الجميل يا منصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita ketemu Isnin panjang umur sehat badan menyambung bacaan surah An-Nahli kita. Kita bincang berkenaan dengan nikmat-nikmat lagi yang Allah dah berikan kepada kita dan juga perihal arak yang awalnya haram, kemudian dimakruhkan dan akhirnya diharapkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.